Polis menahan 441 orang di beberapa lokasi di sekitar Ibu Negara sehingga kini kerana disyaki mahu melibatkan diri dalam rancangan perimpunan haram. Antara yang ditahan 102 orang di Kampung Baru, 11 di stesen KTM Kuala Lumpur berdekatan Masjid Negara dan 3 wanita di Kompleks Beli Belah Sogo dan pasti tumpuan di Stadium Merdeka. Untuk perkembangan terkini kita bersama Izzuan Aziz Saleh. Silakan Izzuan. Terima kasih Gina di Sri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Jalan Hang Jebat yang mana kalau boleh saya gambarkan keadaan di persekitaran jalan yang berdekatan dengan Stadium Merdeka, kawasan yang dirancang oleh pihak penganjur perimpunan haram sebagai lokasi utama perkumpulan mereka pada jam 2 petang nanti. Keadaan di sini sebenarnya agak pasang surut, ada kalanya ia agak tegang dan ada kalanya ia agak tenang. Ini kerana demonstrasi yang berlangsung atau para pendemonstrator yang menyertai demonstrasi ini sebenarnya betul-betul berada di belakang saya. Kalau anda dapat lihat, kalau kamera saya dapat tunjukkan kepada anda, mereka berada di hujung jalan sana. Sebentar tadi, lebih kurang 30 minit tadi atau lebih kurang, dan kemudiannya diulangi lebih kurang 15 minit tadi, mereka berada di simpang jalan Hang Jebat itu yang bergabung dengan jalan Tun HS Lee. Lebih kurang 400 hingga 500 orang saya boleh gambarkan kepada anda. Mereka berada di situ, mereka menjerit dan bersorak reformasi dan sebagainya. Kami menjangkakan pada ketika itu mereka akan melalui jalan Hang Jebat ini dan terus ke Stadium Merdeka. Bagaimanapun itu tidak berlaku kerana mereka terus melalui jalan Tun HS Lee dan saya difahamkan oleh wartawan-wartawan TV3 dan NTV7 yang turut berada di dalam kumpulan itu untuk meneliti apa yang sedang berlaku. Kumpulan demonstrator itu bergabung dengan satu lagi kumpulan di jalan utama di Jalan Pudu dan saya percaya pergerakan mereka yang menuju ke arah barat ketika ini seperti yang dapat anda perhatikan di belakang saya untuk bergabung dengan satu lagi kumpulan di Jalan Pudu. Saya juga difahamkan para pendemonstrator ini sebenarnya mereka tidak tahu jalan sebenar ataupun mereka bercanggah sesama sendiri untuk jalan menuju ke Stadium Merdeka. Jadi ada kemungkinan besar ketika ini mereka bergabung di Jalan Pudu dan kemungkinan dari Jalan Pudu mereka akan melakukan tindakan yang seterusnya. Kawalan polis terus ketat di kawasan saya berada ketika ini. Sebentar tadi kawalan sempat diperketatkan seketika sebelum apabila mereka tidak melalui jalan ini dan sebaliknya menuju ke jalan Tun Tan Cheng Lock. Para polis nampaknya meringankan sedikit kawalan keselamatan, tetapi bagaimanapun itu bukan suatu perkara yang boleh dipandang ringan kerana polis sentiasa mengambil berat suatu keadaan dan kawalan terus diperketatkan dalam skala yang sedikit ringan di Jalan Hang Jebat ini. Dan kami akan terus memberikan laporan kepada anda, laporan pandang mata bersama wartawan-wartawan TV3, NTV7 dan TV9 yang berada di lokasi sepanjang hari ini untuk perkembangan perhimpunan haram di Bandaraya Kuala Lumpur 9 Julai. Itu saja Gina, perkembangan saya di Jalan Jalan Hang Jebat ini. Kembali kepada anda di studio A. Silakan. Terima kasih Izzuan. Masjid Negara dan stesen kereta api Tanah Melayu KTM pula antara lokasi yang menjadi tumpuan sejak pagi lagi. Namun tindakan pantas pihak berkuasa berjaya menyuraikan perimpunan membabitkan lebih kurang 500 peserta di kawasan sekitar. Tinjauan mendapati pekarangan dan ruang dalam masjid dipenuhi orang ramai. Kira-kira jam 8.45 pagi polis telah mengarahkan mereka beredar. Namun ada yang tidak mengindahkan arahan berkenaan. Pemeriksaan rambang turut dijalankan ke atas individu yang berada di kawasan itu. Menurut sumber KTMB, stesiennya juga didapati sesak daripada biasa. Jalan bang. Jalan ke stesen. Baik, terus semua. Bagi lelah saja. La ilaha illallah. 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 Rancangan perimpunan haram bersih di Ibu Negara turut dicema pengguna jalan raya. Semuanya kerana mereka terperangkap dalam kesesakan luar biasa akibat sekatan jalan raya pihak berkuasa. Bukan saja di sekitar Lembah Kelang, malah menjalar ke Lebuh Raya. Pagi tadi ribuan kereta terperangkap lebih 4 jam dalam kesesakan kronik di Lebuh Raya Utara Selatan dari Tanjung Malim menuju Kuala Lumpur sejauh 20 km.
Ribuan kenderaan terperangkap dalam kesesakan di laluan Lebuhraya Utara Selatan dari Tanjung Malim ke Kuala Lumpur pagi tadi. Kesal kerana ia mengakibatkan mereka terlambat dan terlepas menghadiri acara yang sudah dirancang. Kesemua kekesalan diletakkan di atas bahu bersih yang menjadi puncanya. Kita dah tertunda banyak masa lah, rugi banyak masa. So tak tahulah, memang menyusahkan lah apa dia nak buat perhimpunan ni semua. Sebab tu kita dah rugi masa banyak masa. Jadi ada apa bang kat sana? Ada perkahwinan ke apa dia? Ada perkahwinan. Kita kejar masa. Tak sempat kot sampai pukul 1. Sekarang ni dah 4 jam lah jam. Tapi masalah sekarang ni jalan banyak tutup. Diorang buat kerja ni macam orang lain jadi susah lah kan. Kita ada aktiviti kita tak nak campur dengan diorang, tapi kita tanggung masalah yang diorang buat dengan perhimpunan ni. Dah 4 jam dah sangkut ni bang. Ni pun tak tahu berapa jam sangkut ni. Alamak. Habis lah program macam ni. Aduh. Ni sebab perhimpunan bersih. Perhimpunan bersih ni bang. Dan bagi kenderaan yang berada di ibu negara, pemantauan turut dilakukan. Tinjauan mendapati sekatan jalan raya diadakan hampir di semua jalan masuk, terutama ke Kampung Baru, sekitar KLCC, Bukit Bintang dan sepanjang Jalan Tun Razak. Antara laluan yang ditutup terus ialah susur masuk ke kawasan tempat letak kereta KLCC. Di sekitar Kampung Baru dan HKL sehingga Bulatan Pahang, sekatan diadakan hampir setiap 100 meter. Polis turut mendapat kerjasama dari Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bagaimanapun, kenderaan masih dibenarkan memasuki pusat bandaraya atas budi bicara jika mereka mempunyai urusan. Polis turut melakukan pemeriksaan rawak ke atas bas persiaran yang memasuki pusat bandar. Bas henti-henti pula terpaksa menurunkan penumpang di Bulatan Pahang berhampiran Hospital Kuala Lumpur. Turut lengang Jalan Masjid India, lokasi tumpuan warga kota setiap hujung minggu dan tiada aktiviti perniagaan dijalankan. Polis turut berjaga dan memeriksa individu yang berkumpul. Di Jalan Tuanku Abdul Rahman, berhampiran kompleks Membeli Belah Sogo pula, beberapa truk FRU diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga. Sebilangan 19 individu ditahan kerana menyimpan t-shirt berlogo bersih serta beberapa kesalahan lain. Mereka dibawa ke pusat tahanan sementara di Pulapol, Jalan Semara. Hanya kompleks Membeli Belah Sogo dibuka yang dikunjungi pelancong. Di Bukit Bintang pula, wartawan Junaidi Subuh ada laporannya. Silakan Junaidi. Saya ketika ini berada di Jalan Bulan, berhampiran kawasan Bukit Bintang yang menjadi tumpuan ramai pelancong dan kebiasaan bagi orang ramai untuk membeli belah. Keadaan yang mulanya bermula dengan tenang, ketika ini tiba-tiba muncul kumpulan kedua dikenali sebagai Patriot daripada pemuda UMNO dan juga NGO lain. Mereka telah berkumpul sejak 15 minit yang lalu. Difahamkan mereka akan berarak sebentar lagi menuju ke arah Stadium Merdeka juga. Sebelum itu, sekumpulan pada peserta penunjuk perasaan daripada perhimpunan haram yang lain turut ada di kawasan ini, tapi nasib baik mereka tidak bertembung antara dua kumpulan ini kerana kumpulan Patriot baru saja muncul selepas kumpulan terbabit melalui kawasan yang sama. Ketika ini saya belum lagi menyaksikan pemimpin yang dicari YB Kadi Jamaluddin untuk menyertai perhimpunan ini. Namun beberapa pemimpin pemuda telah berada di sekitar kawasan ini. Untuk itu kita akan kembali ke Sri Pentas. Sementara itu, Pusat Media Bukit Aman dalam kenyataannya meminta orang ramai jangan percaya dengan kabar angin yang tersebar. Menerusi khidmat pesanan ringkas dan Twitter, kononnya polis bertempur dengan satu kumpulan di KLCC. Turut tersebar, kononnya polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata terhadap kumpulan pengacau itu. Kenyataan itu berkata laporan tidak berasas dan fitnah semata-mata. Sebaliknya, keadaan di KLCC tenang dan terkawal tanpa sebarang insiden tidak diingini.
Di Kuching, tiada perimpunan haram diadakan. Bagaimanapun, 12 adun DAP berkumpul dengan memakai baju kuning tertera logo burung kenyalang. Diketuai Pengerusi Negeri yang juga adun Bukit Asik, Wong Ho Ling, kesemua adun berkenaan ditemani kira-kira 30 penyokong bersarapan bersama orang ramai di Pasar Stutung seawal jam 8.30 pagi tadi. Tepat jam 10 pagi, kesemuanya bersurai menuju ke King Center, Stutung, Tabuan Jaya dan BDC bagi membuka kaunter pendaftaran pengundi. Ketua Polis Kuching ACP Mun Kok Kiong ketika dihubungi memaklumkan tiada kejadian tidak diingini berlaku dan suasana terkawal dengan kehadiran pasukan polis selain rondaan trafik dan rondaan udara. Polis akan terus melakukan pemantauan sehingga petang nanti. Pertubuhan Berita Nasional bernama hari ini menafikan ada menghantar teks pesanan ringkas SMS. Keronnya Parlimen akan dibubarkan Isnin ini. Ketua Pengarangnya Datuk Yong Su Hyong berkata pihaknya kesal dengan pihak tidak bertanggungjawab mewujudkan kekeliruan dan keadaan huru-hara ini. Beliau meminta mereka yang menerima SMS yang mengaitkan Perdana Menteri dengan dakwaan pembubaran Parlimen Isnin ini supaya mengabaikannya. Katanya ini bukan kali pertama nama baik bernama disalahgunakan. Bernama akan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mengesam mereka yang tidak bertanggungjawab menyebar SMS palsu dan melampau itu. Polis Kontijen Selangor menahan 10 orang yang dipercayai terbabit dengan rancangan perimpunan haram dalam tangkapan berasingan di sekatan jalan raya sekitar Kuala Selangor malam tadi. Dalam tangkapan pertama, 4 lelaki berumur antara 21 hingga 54 tahun ditahan. Tangkapan kedua, 3 lelaki ditahan dan sejumlah kemeja T dan risalah berkaitan perimpunan haram dirampas. Tangkapan ketiga, 3 lagi lelaki ditahan kerana membawa peluru senapang patah dan parang yang dibalut bendera parti PAS. Ia disiasat di bawah Seksyen 8A Akta Senjata 1960 dan